Hi guys, my name is Miss Amalia. So we meet again. In this video kita akan bincangkan tentang praktis PT3 sebab kita dah bincangkan dah tentang teori, tentang latihan untuk bab 1 indeks tingkatan 3 KSSM. Okay, good job guys sebab korang dah sampai sini, and I hope by the end, bila korang dah start tengok video ni, korang betul-betul dah buat latihan banyak-banyak. So tak adalah korang rasa macam lost lagi. So kita akan bincangkan macam mana nak jawab soalan-soalan yang ada dalam PT3 sebab selalunya soalan dalam PT3 ni tak sama dengan soalan latihan yang korang dah buat. Selalu macam terciduk ataupun korang macam kena tipu, macam plot twist, macam tak ada pun praktis, tak ada pun benda ni, kenapa keluar benda ni. So kita akan bincangkan beberapa soalan yang beberapa soalan daripada PT3, okay? So macam yang semua orang tahu, format PT3 ada 3 bahagian, iaitu bahagian A, bahagian B, bahagian C. So selalunya yang semua orang boleh buat adalah bahagian B. Yang tu memang easy. Okay, so yang susah adalah bahagian C sebab bahagian C dia paling banyak markah dan kat situ banyak subjektif. So korang kena tunjuk jalan kira. Untuk bahagian A, dia kedua yang tersusah. So paling susah adalah bahagian C, lepas tu bahagian A. So bahagian A ni kenapa susah? Sebab dia soalan macam subjektif tu juga macam bahagian C, tapi dia senang sikit sebab dia ada A, B, C, D. Dia dah ada jawapan kat situ, korang kena pilih sahaja. So kat situ yang korang macam so dia still susah, cuma jawapan dah ada. So yang bahagian paling senang bahagian B. So bahagian B tu korang kena make sure korang dapat full mark. So itu yang kena tolong korang untuk naikkan markah korang. Sebab mostly dia akan tanya jenis-jenis hukum indeks, dia akan tanya apa itu pendaraban berulang. So dia lebih senang. Okay, korang just isi tempat kosong macam tu je. Okay, so kita akan bincangkan satu persatu, jangan risau. So kita akan mulakan dengan bahagian A. So sebelum kita start, by the end of this video, korang akan tahu bentuk-bentuk soalan PT3. Macam mana soalan PT3 ni dia keluar, macam mana bentuk-bentuk soalan dia. So korang by the end of this video juga, korang akan belajar macam mana untuk faham konteks soalan. Sebab it's not about berlatih to be je, bukan dah. Dia kena faham, kena hadam dulu baru korang jawab. So sebab tu dia ada stage dia, korang kena fahamkan konsep dulu. Lepas tu korang buat latihan berdasarkan pemahaman konsep korang. So bila korang dah padu dah latihan korang tu, baru korang buat soalan PT3. So that's how you guys susun cara pembelajaran matematik. Okay, so kita akan start dengan bahagian A dahulu, and then kita akan bincangkan beberapa soalan bahagian A ni. So dia agak senang berbanding bahagian C, cuma dia agak senang sikit lah. Dan dia ada bagi tahu A, B, C, D tu lah. Jawapannya memang dah ada, korang pilih je kat situ. Okay, so I pun dah senaraikan juga semua hukum indeks yang ada supaya kita boleh refer nanti bila kita nak jawab. And then cara untuk self learning. So bila korang tengok YouTube macam ni, bila korang tengok semua video yang berada di e-tuition, korang kena tahu self learning ni korang kena disiplin. Korang kena ada, korang sendiri yang ada plan sendiri. Korang yang kena plan sendiri. Tak siapa yang suruh you guys keluarkan pensel ke apa ke. I boleh cakap korang keluarkan pensel sekarang juga, tapi kalau korang tak keluarkan, I tak boleh cakap apa. Okay, tapi cara yang terbaik untuk self learning is korang keluarkan pensel, keluarkan kertas, keluarkan calculator, keluarkan semua benda dan susun satu-satu cantik-cantik sambil tengok dekat phone korang ataupun laptop korang. And then korang pun ikut satu persatu. So kalau contoh soalan pertama, I cerita sini, korang pause sekejap, and then korang sanding soalan. Lepas tu korang play balik. Bila play balik tu, korang fahamkan satu persatu. So kalau tiba korang rasa korang tertinggal, korang boleh rewind balik. Korang boleh ke belakang balik. So kalau korang rasa macam, oh aku dah faham dah, so boleh teruskan macam biasa dah. So guys, kalau korang ada apa-apa masalah ataupun ada apa-apa persoalan, pertanyaan yang korang nak tanya, korang boleh klik dekat bawah. Korang boleh tulis komen dekat bawah. Kalau korang rasa korang perlukan konten tentang indeks ni lagi, kita orang boleh buat konten ni khas untuk korang. Okay, so video-video e-tuition ni lebih straightforward. Kita tak nak complicated things. Kita orang nak cerita benda yang betul, iaitu apa yang selalu keluar dekat exam, macam mana nak jawab soalan exam, macam mana nak fahamkan konsep. So kita orang hanya fokus pada benda tu sahaja. So it's very straightforward dan sangat mengikut langkah. So dia ada step by step. So kalau korang skip step tu,
korang akan miss out. Okay, so unless kalau korang memang dah buat latihan beribu kali dan korang betul-betul dah faham, dan kat situ dia dah lain dah, tu level lain dah. Sebab korang macam belajar kungfu lah. Kalau hari-hari korang berlatih, so bila satu time tu tiba-tiba korang macam dapat satu light, macam oh aku dah tahu satu level yang lain, macam tu lah. So sama juga dengan matematik. Okay, so kita akan teruskan dengan bahagian A dahulu. Let's start. Okay, so kita tengok dekat sini. So soalan pertama, so obviously bila dia tanya macam ni, kita kena selesaikan lah. So kita kena pilih sama ada A, B atau C atau D. Okay, so yang ini bila ada tanda negatif dekat asas ni, okay, bila ada tanda negatif dekat asas dan indeks dia adalah nombor genap, jawapan mesti positif. Dia akan makan positif tu. So dia akan hilangkan positif, dia akan jadi macam ni. Okay, so ingat bila nombor asas negatif dan indeks dia genap, tanda negatif hilang. Korang ingat tu saja. Okay, so korang akan dapat, so bila korang tekan kalkulator, okay, 4 kuasa 4, korang akan dapat 256. Okay, so mungkin ada orang tak tahu macam nak tekan kalkulator. So tekan 4. Okey, lepas tu korang tekan segitiga, bentuk ni. Bentuk kat sini bentuk ni. Okey, bentuk tu. Lepas tu tekan 4 balik. So korang akan dapat 256. Okey, so jawapan dia adalah D. Okey, itu saja. Okey, so kita tengok yang nombor 2 pula. Diberi P kuasa 4 darab P kuasa 5 sama dengan P kuasa N. Cari nilai N. Okay guys, asas dia semua sama, iaitu asas dia adalah P dan operasi darab. So kita guna nombor 1. Maksudnya kita kena tambahkan indeks. So dia akan jadi P kuasa 4 tambah 5. So korang akan dapat P kuasa 9. So N kita adalah 9. So jawapannya adalah C. Okay, so ini adalah soalan 1 dengan 2. Jom kita sambung pada soalan lain. Let's go. Okay, so kita tengok pula soalan seterusnya. Diberi ini, okay, dengan keadaan M dan N ialah pemalar. So maksudnya M dengan N ni ada satu nilai saja. Okay, cari nilai M dan nilai N. So apa yang korang kena buat? Korang tulis ni balik. 2Q kuasa 2 darab 5Q negatif 5 kuasa 3. So apa yang korang kena buat? Korang abaikan ni dulu. Korang terus selesaikan yang ini dahulu. Okay, so apa yang korang kena buat dulu? Bila korang nampak macam ni, terus ingat korang kena buka kurungan. So bila buka kurungan, korang kena buat nombor 3. Okay, so ini kuasa 1 sebab apa-apa yang tak ada dekat atas ni maksudnya dia kuasa 1. Okay, so 2 kuasa 1 darab 3 Q 2 darab 3 darab 5 1 darab 3 sama juga, sini tak ada apa-apa. Q negatif 5 darab 3. Okay, buka ni dulu. Okay, korang buka ni dulu. So korang tahu kalau korang buka kurungan, indeks korang kena darab. Okay, so yang ni korang pun kira 2 kuasa 3 Q kuasa 6 darab 5 kuasa 3 Q kuasa negatif 15. So susunkan nombor kita. Okay, kita selesaikan dulu 2 kuasa 3 dengan 5 kuasa 3 ni. 2 kuasa 3 adalah 8, Q kuasa 6 darab 5 kuasa 3. 5 kuasa 3 adalah 125, Q negatif 15. So sekarang ni tak habis lagi, sebab kalau korang tengok dia macam ni, MQN. Okay, MQ kuasa N. So 8 darab dengan 125 Q. So Q dengan Q asas dia sama. Okay, asas dia sama, QQ. So asas sama dan operasi darab. Asas sama, operasi darab, indeks kita tambah. Okay, so kita tambahkan indeks dia. 6 tambah negatif 15. So 8 darab 125, korang akan dapat 1000. Q 6 tambah kurungan negatif 15.
So kalau buka kurungan ni, korang akan dapat 6 tolak 15. Okay, tambah bertemu dengan tolak akan jadi tolak. Ikut satu-satu guys, jangan gopoh. Korang selalu gopoh sebab tu korang lost. So 6 tolak 15, korang akan dapat negatif 9. So M korang, so jawapannya ni adalah sama dengan 1000 Q negatif 9. So M korang adalah 1000, KN korang adalah negatif 9. So jawapannya adalah C. Okay, so nampak tak apa yang I buat sekarang ni? Kalau korang tengok dia step by step, so korang boleh cuba salin dan cuba fahamkan, ataupun korang boleh cuba ambil soalan ni dan buat, lepas tu korang compare dengan jawapan I. So korang tengok, oh, kat mana korang miss, kat mana yang korang selalu skip, kat mana yang korang rasa korang perlu fahamkan. So kat situ korang nampak. Okay, so jom kita tengok soalan seterusnya. Let's go. Okay, so kita tengok soalan seterusnya untuk bahagian A. Diberi ini sama dengan ni okay, antara berikut yang manakah memenuhi persamaan yang diberikan. So kita nak cari nilai N. So berdasarkan jawapannya, dia nak cari nilai N sebenarnya. Tu that's the best part bahagian A. Korang tahu apa yang korang kena buat. Korang kena cari nilai A. So kita tengok. So kita salin balik soalan macam biasa. Macam tadi korang salin balik, so korang boleh tahu kat mana korang kena buat. Okay, so bila korang nampak kurungan, mesti dalam kepala terus fikir kena buka kurungan. So korang buka kurungan H4 kurungan, kita kena darabkan indeks 1/2, K 6 darab 1/2 per dengan H kuasa negatif 5. Okay, so korang pun sambung. Okay, I sambung kat sini So korang tulis 4 darab 1/2, korang akan dapat H kuasa 2, K kuasa 3. 6 darab 1/2 dapat 3. Korang boleh tekan kalkulator per dengan H negatif 5. So dah habis ke belum? Macam nak tahu dah habis ke belum? Korang kena tengok dia ada tak asas yang sama lagi. Pastikan asas dia tak sama dah. Okay, so kita tengok asas ni masih sama lagi. K memang dah settle dah. H, so H kuasa 2, tanda per bawa operasi bahagi. Korang kena ingat tu, tanda per bawa operasi bahagi. So 2 tolak, buka kurungan negatif 5, K kuasa 3. Okay, so ingat bila asas sama dan bahagi, kita akan tolak indeks. Okay, so kita buka kurungannya. H negatif bertemu dengan negatif, positif 5, sorry 2 tambah 5, K kuasa 3. So korang akan dapat H kuasa 7, K kuasa 3. Itu sahaja. So kat situ kita tengok balik soalan nak N. So kita tahu ini jawapannya H7, K3. So N kita ada dekat H. So yang dekat H ada 7. So jawapannya adalah C. N sama dengan 7. Okay, so ini adalah beberapa soalan yang ada untuk bahagian A. Kalau I terangkan semua kita tak habis, nanti kan kita kena bincang sampai 1 jam kan. So make sure korang try cari soalan yang sama, try buat, try guna semua hukum yang ada. Kalau you perasan ni, I try guna semua hukum yang ada. And cuba buat, and kalau korang ada apa-apa feedback, just let us know in the comment. Okay, so kita akan sambung kepada bahagian B. Let's go. Okay, so kita pergi kepada bahagian B. Kita tengok soalan yang pertama untuk bahagian B. So sekarang ni kalau korang tengok, soalan dia sangat straightforward. Dia cerita pasal bentukkan hukum indeks yang betul. Okay, sebelum tu, sebelum kita pergi kat sini, ini adalah hukum indeks yang korang kena ingat. Pastikan korang fahamkan betul, korang ingatkan betul-betul. I bagi you like 10 second untuk korang ingat 10 hukum indeks. So kita akan buat ni together So padam ni, I akan padam ni dalam masa 10 saat. Okay, pastikan korang tengok nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5, nombor 6, nombor 7, nombor 8, nombor 9 dan nombor 10. Okay, so I padam ni sebab kita nak buat, kita nak recap untuk bahagian B. Okay, so yep, so now kita tengok kat sini
Raja di bawah menunjukkan beberapa nombor dalam bentuk indeks. So semua ni dalam bentuk indeks. Maksudnya dia ada nombor kecil ke atas. Itu maksudnya bentuk indeks. Dengan menggunakan nombor dalam bentuk indeks itu, bentukkan hukum indeks yang betul. So kita tengok yang A. Asas sama, operasi darab. Ini paling senang sekali. So dia adalah A M tolak N. So korang terus potong sebab korang dah ambil dah. Ini cara nak jawab soalan bahagian B. Dia lebih kepada isi tempat kosong. Dia senang je. So korang tak boleh skip. Korang tak boleh macam okay lah aku give up. Bentang-bentang korang jumpa soalan susah kat bahagian A, korang macam tak nak lah buat B, tak nak lah buat C. So korang kena tengok, kena cari seberapa banyak markah yang korang boleh cari. So sama juga macam korang main game kan. Korang kena cari seberapa banyak treasure yang ada supaya markah korang tinggi. Korang tak kisahlah treasure tu dekat longkang ke apa ke, kalau selagi boleh ambil korang ambil. Sama juga dengan matematik. So B, A kuasa negatif N. So kita positifkan dia akan duduk dekat bawah. So dengan ni lain Ni indeks dia yang pecahan, yang ni asas dia yang pecahan. So kita ambil yang ni 1 per A kuasa N. Okay. So kita tengok yang C pula. Asas sama, operasi bahagi. So kita tahu dia adalah terbalik. Oh my god. Okay, salah ni. Ni salah guys. So ini tambah sebab dia darab. M tambah N. Okay, sorry guys. Yang ni dia bahagi, dia akan jadi tolak. Okay. So ni tolak. Okay. So again, bila darab asas sama, indeks tambah. Asas sama bahagi, indeks kita tolak. So kita korang potong je lah. So yang ni, nombor D. Bila ada kurungan, korang kena ingat kurungan bawa operasi darab. So korang buka kurungan. So korang akan dapat A M darab N. Okay, so korang tengok yang E pula. So kalau korang tengok kat E ni, dia macam bentuk, okay, so sini N. Yang ni tak ada apa-apa, maksudnya kuasa kosong ke kuasa 1? Yes, kuasa 1. Mesti kuasa 1 So jawapan dia adalah A kuasa 1 per N. Okay, so jawapan dia yang ni lah. So yang ni dia akan jadi A M N lah. Kita ambil yang ni. So ni kita ambil dekat sini. Okay. So ini adalah contoh soalan bahagian B. So guys, macam yang saya cakap, bahagian A dia kepada A, B, C, D. Dia ada pilihan jawapan. Untuk bahagian B dia lebih kepada nak jawab isi tempat kosong, padankan, garis-gariskan. So jawapan dah ada, korang just susun sahaja. Dan jangan buat careless mistake macam yang I buat tadi. So pastikan korang betul-betul faham hukum indeks. Okay, so itu sahaja untuk video kali ini. Kita akan pergi kepada video seterusnya. Video seterusnya kita akan bincangkan tentang bahagian C. So bahagian C ni dia lebih complicated sikit. So kita buat satu video khas untuk bahagian C. So macam yang saya cakap, by the end of this video, korang dah boleh faham macam mana korang dah boleh nampak bentuk-bentuk soalan yang keluar untuk PT3. So try buat kat rumah guys. You guys kena try supaya korang tahu macam ni sebenarnya soalan PT3. Okay, so thank you so much guys for supporting us. Thank you for subscribing us. Thank you for watching this video. So make sure you guys komen dekat bawah untuk sebarang improvement supaya bagi tahu, supaya kita tahu this kind of thing, korang nak benda ni sebenarnya. So kita orang boleh includekan in the next video. Okay, so just request anything dekat komen. We need you guys punya feedback so much. And we did this e-tuition khas untuk korang. So layari our website etuition.my. Kat situ so benda ada semua, everything literally, and it's for free. So sayang lah kalau korang tak gunakan ni sebaik-baiknya, sebab we believe education is for all. So that's why kita orang jadikan ni sebagai free platform untuk korang. So use this one guys. Korang tak perlu bayar apa-apa pun. Korang just tekan klik je. Korang just guna masa korang dan tekan klik. Okay, so that's it from us. Thank you so much guys. See you guys in the next video untuk bahagian C PT3 KSN. tingkatan 3 matematik KSSM untuk bab 1 indeks. Thank you so much guys. See you guys in the next video. Bye bye.